3.1 ni iaitu persekitaran kod arahan. Okey, jadi kita akan pergi sekali lalu slideshow ni sampai habis sebelum kita buat modul tu. Okey. 3.1 persekitaran kod arahan. Kita nak tahu apa yang ada di sekitar kod arahan ni. Maksudnya. Okey, yang pertama apa yang ada? Yang pertama ialah data nah. Jenis data. Okey, 3 jenis data ni kamu kena ingat. Data ni pertama nombor, yang kedua teks, ketiga nilai logik. Nombor pun ada 2 jenis lagi, integer dan double. Teks ada aksara ataupun char, dan rentetan iaitu string. Perkataan satu perkataan. Dan satu lagi ada nilai logik, sama ada benar atau palsu. Okey, ni jenis data tadi yang dah disebut dah tadi ni. Okey, integer. Okey, integer tu apa? Nombor nah, nombor yang tidak ada perpuluhan. Mulalah. Okey, double. String ni ialah satu perkataan. Okey, boolean. Char ni ialah apa? Karakter ataupun aksara nah. Aksara ni apa? Aksara ni sama ada 3 benda. Yang pertama ialah huruf, yang kedua nombor, dan yang ketiga ataupun angka, yang ketiga ialah simbol. Okey, kamu boleh ubah dalam segmen kod. Okey, cara nak tulis pemboleh ubah tu mesti mengandungi A to Z dan digit 0 hingga 9. Mudah dipahami dah. Tidak boleh dimulai dengan nombor dan tidak boleh ada ruang kosong. Jadi ni pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu yang maksudnya nama pun boleh ubah kan, dia berubah-ubah. Yang ni pemalar. Pemalar ni tetap. Perbezaan dia, kalau pemboleh ubah, nilai boleh berubah. Pemalar nilai tetap. Pemboleh ubah pengatur cara perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Maksudnya pemboleh ubah ni yang krip dia ialah pengatur cara tu sendiri. Kalau pemalar ni tetap standard untuk semua kod arahan. Okey. Kemudian ni dah disebut dah. Nilai standard, nilai tidak standard lah kalau pemboleh ubah. Pemalar nilai yang standard. Okey, menghasilkan segmen kod menggunakan input, fungsi input dan fungsi output. Okay, kita dah tengok ni kan apa fungsi input dan output ni. Pentinglah dalam kod arahan kita ni. Yang nak kita perlu masukkan data. Tujuan apa kita perlu masukkan data? Untuk diproses dan terhasillah output sesuatu yang kita kehendaki tu. Okey, ni ialah IMK. IMK interaksi manusia komputer. Manusia perantara komputer, komputer perantaraan manusia. Perantaraan ni lah kod arahan ni lah. Kita bina kod arahan ni untuk difahami oleh komputer. Dan komputer pun bagi sesuatu, ubah daripada bahasa dia kepada bahasa manusia untuk manusia fahami. Itulah interaksi antara manusia dan komputer. Okey, ni input. Ini bahasa pengatur caraan. Kat sini ada 5 jenis yang kita akan guna untuk tahun ni. Tingkatan 2 ialah Python ni lah, Python. Nanti kamu kena ni lah, kena install lah Python. Okey, yang ni pula output.
output ni ialah hasil pun sama juga nah. Yang ni format segment code, maksudnya macam mana cara kita nak tulis segment code. Segment code, macam mana cara nak tulis segment code untuk output. Okay, kalau Python guna print saja. Print tu maksud paparkan paparkan. Okay, scratch. Okay, ni operator perbandingan. Kalau aku masuk semua ni. Okay, yang ni operator maksudnya sama dengan yang ni tidak sama. Tanda seru tidak sama. Yang ni besar daripada, kecil daripada. Yang ni apa? Besar dan sama. Yang ni kecil dan sama. Nak bandingkan apa ni? Operator perbandingan ni nak bandingkan operan sebelah kanan dan sebelah kiri. Operator logik. Operator logik ada 3. And, or atau not. Kalau and ni kenyataan benar jika kedua-dua operan adalah benar. Or jika salah satu operan adalah benar. Not menyusahkan keseluruhan logik operan. Kalau logik operan tu kata yes ataupun benar, kalau not ni ada kat situ, dia akan jadi tak benar terus. Maksudnya menyusahkan terus operan. Okay, satu lagi kat sini operator tambahan. So ingat ada 3 operator. Operator perbandingan, operator logik dan yang ni operator tambahan. Ada modulus, eksponen dan flow division. Okay, kalau modulus ni dia cuma ambil apa belakang ni? Baki. Baki. Kalau eksponen maksudnya kuasa kuasa 3, eksponen 2 maksudnya 3 kuasa 2. Dan flow division ni kita bahagi tanpa ada baki. Hasil tanpa ada baki. Kalau modulus tadi bahagi dan ambil baki sahaja. Yang ni hasil tanpa baki. Masuk sini mengesan dan membaiki ralat pada segmen kod dalam penyelesaian masalah. Kita kena run dia dulu. Lepas kita type, kita hasilkan segmen kod tu, kita kena test dulu. Runkan dia dulu. Dan jika ada masalah, tiba-tiba tak boleh masukkan data ke, ataupun output dia tak sama macam kita nak. Contohnya 2 tambah 2 sepatutnya 4, tapi jawapan dia ialah 8. Tak sama. Jadi mesti ada, tu kita panggil ralat. Dia mesti ada ralat ke mana-mana. Kalau macam tu kita panggil apa? Kalau tambah-tambah ni ralat logik. Okay, dia ada 3 jenis ralat kat sini. Ralat sinteks, ralat masalarian dan ralat logik. Okay, ralat sinteks ialah ralat dari segi tulisan kita lah. Kadang-kadang kita tulis eja tak betul. Kadang print, kita sebut print tu P-R-I-N-T tu, P tu sepatutnya huruf kecil. Kita tulis huruf besar pun dia akan berlaku ralat. Ralat tu dinamakan sebagai ralat sinteks dari segi kita sebut typo lah ejaan tu. Okey. Kemudian ralat masa larian ni contohnya macam tiba-tiba hang ke komputer kita masalah kan komputer. Ralat logik ni melibatkan logik lah, perbandingan apa semua kan. Kritik lah. Kenapa? Apa yang kita nak, hasil dia tak sama macam apa yang kita dapat. Hasil dia tak sama macam apa yang kita dapat. So kita kena tengok balik pada formula matematik yang kita gunakan dalam kod arahan tu. Okay, ralat sinteks dan ralat logik dikesan melalui teknik langkah demi langkah. Macam mana nak kesan ralat ni? Buat teknik langkah demi langkah. Dah tengok dah ni, cikgu Asa ni. Teknik ni dalam algoritma lah. Penggunaan menggunakan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator untuk menyelesaikan masalah. Sekarang ni kita nak macam mana cara nak gunakan balik apa yang kita tengok tadi ni. Jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator untuk menyelesaikan masalah.
Okey, kebanyakan aplikasi menggunakan gabungan daripada beberapa jenis data yang berlainan. Jenis data diperlukan bergantung mengikut keperluan dan kegunaan aplikasi yang ingin dibangunkan. Contohnya, macam kalau dalam aplikasi permainan lumba kereta, pertama sekali dia akan guna integer. Integer tu maksudnya kedudukan pemenang. Integer ni nombor. Kemudian ada double ataupun float untuk apa? Perkiraan masa. Contohnya 200.5 saat kan. String pula, string atau string boleh ubah untuk kita gunakan untuk data nama pemain nama pemain, string lah perkataan. Okey, yang kedua simulasi fashion pakaian. Simulasi fashion pakaian double ataupun float ni untuk ukuran badan atau baju. Double float pemalar untuk ukuran aksesori fashion. String boleh ubah untuk nama pakaian. Okey, email pula integer untuk umur, string boleh ubah untuk nama. Ini persekitaran pengarahan membezakan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Okey, sebelum kita pergi ke latihan tu, kita tengok sikit nota ringkas ni. Tapi yang ni dah tengok dah ni. Okey, pemboleh ubah, storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atur cara dan mewakili suatu data yang perlu digunakan berulang kali. Ingat, ni pemboleh ubah ni akan digunakan secara berulang kali. Data yang disimpan pemboleh ubah boleh dimanipulasi mengikut kod arahan yang dibangunkan. Semasa menulis kod arahan, pemboleh ubah yang disiarkan akan diberi label disebut pengecam disertakan dengan nilai. Kita panggil pengecam. Ini kita panggil jenis data. Yang ni data dia lah dulu. Pengisytiharan satu pemboleh ubah perlu ada pengecam, tanda sama dengan jenis data dan nilai. Dulu ni adalah nilai yang ingin disimpan. Okey, ini syarat pengisytiharaan pemboleh ubah ni. Tadi dalam slide tadi pun ada disebut, hanya boleh mengandungi aksara A to Z atau digit 0 hingga 9. Harus mengamalkan nilai yang dipegang oleh pemboleh ubah supaya kod atau cara yang dibangunkan dapat dipahami dengan mudah. Tidak boleh dimulakan dengan nombor dan tidak boleh ada ruang kosong. Okey, pemalar pula menyimpan satu nilai dalam ingatan komputer. Nilai tidak akan berubah semasa pelaksanaan atur cara dan biasa digunakan dalam pengaturcaraan yang melibatkan matematik. Okey, mari kita tengok perbezaan dulu. Perbezaan dia, mari kita tengok sini. Latihan pertama, terangkan perbezaan pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Yang pertama dari segi perubahan nilai. Auni Badril? Okey. Dari segi perubahan nilai, apa beza pemboleh ubah dengan pemalar? Pemboleh ubah nilai boleh berubah, pemalar nilai tetap. Okey, bagus, terima kasih. Nawal Atiyah? Hafizuddin? Ya, cikgu. Okey, perlu ingat ada nilai pemboleh ubah? Perlu. Perlu diingat. Kalau pemalar? Tidak perlu. Tidak perlu. Okey. Kemudian yang ketiga, terima kasih. Yusof? Ya, cikgu. Okey, Yusof, kalau standard penggunaan? Ada standard tak kalau pemboleh ubah? Boleh ubah dia ada nilai standard. Okey, pemalar? Pemalar nilai yang standard. Nilai standard. Okey, bagus. Dah boleh beza dah lah tu maksudnya. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Berdasarkan contoh data, pemalar dan operator di bawah, kelaskan mengikut kategori yang betul. Iman Munir, Amir Ashraf, Anis Farhana, Nur Afifah, Wasimah, Aimah Faragna. Ya, cikgu. Okey, yang cikgu tunjuk ni, nampak tak? Lebih besar dan sama dengan ni ialah jenis apa? Pemalar, data atau operator?
Operator. Operator. Okey, bagus. Asma Humaira. Ya cikgu. Okey, kalau float jenis apa? F float ni. Data. Data. Okey, bagus. Data jenis apa? Float ni data jenis apa? Double. Double. Okey, float atau double ni, float atau double. Nah, sebab dia dua-dua guna perpuluhan. Beza dia apa float dengan double ni? Bit yang digunakan tu nah. Bit yang digunakan. Double ni lebih besar berbanding dengan float. Dia ni jenis apa ni? Kan ada 3. Ingat tak? 3 jenis data, ingat tak? Ingat ni. Text. Apa dia Hafiz Adik? 3 jenis data. Pertama, Text. teks. Yang kedua, Nilai logik. nilai logik. Yang ketiga, Nombor. 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 Okey, kalau float ni jenis apa? Nombor. Sebab ada dua nombor, ada 2 jenis, sama ada float, satu lagi apa? Double. Double. Double dengan float tu sama. Satu yang kita panggil apa tu? Integer. Nombor. Integer. INT tu nah. Integer. Satu lagi jenis float atau double. Nah. Okey. Anis Farhana. Ainul Zulfa. Ya cikgu. Okey, Ainul. Kalau Cha ni jenis apa? Cha. Data. Cha pun ada 3 jenis juga. Sama ada aksara ni. Cha ni ialah aksara nah. Itu nombor. Apa lagi? Angka lah, digit 0 hingga 9, A to Z dan juga simbol. Okey, seterusnya Fatimah. Hanan. Ya cikgu. Hanan. Okey, kecil daripada ni jenis apa? Cikgu tunjuk ni. Operator. Operator tu. Afifah. Alia Farisha. Ya cikgu. STR ni. STR ni apa? String kan? String jenis apa? Jenis data cikgu. Okey, bagus. Seterusnya Izul. Ya cikgu. Izul, kalau tanda seru sama dengan ni apa dia? Operator. Operator. Maksud dia apa? Maksud dia tidak sama nah. Ukuran kiri dan ukuran kanan tidak sama. Okey. Hasna. Ya cikgu. Okey, Hasna, ni true. True ni jenis apa? Pemalas, data atau operator? Iman Munir. Kamarul Aiman. Oh, yang left pun ada. Nurul Akilah. Jangan left lagi nah. Kedatangan cikgu akan ambil di hujung nanti. Okey, Hasna line slow. Okey, tak apa. Siapa nak jawab? True ni kategori mana? Operator cikgu. Okey. True ni operator. Data cikgu. Data. Okey, data. Data jenis boolean jenis boolean. Seterusnya false. Jawablah, siapa nak jawab? Data cikgu. False ni data pun sama nah, jenis boolean. INT Data. 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 jenis data nah, integer. INT. Angka nombor tanpa perpuluhan. Nombor bulat dah sama ada positif atau negatif. Okey, kalau ni sama dengan 2 ni maksud dia Operator. jenis apa? Operator. Dia operator apa? Sama dengan. Sama dengan.
operator perbandingan. Operator ada 3 ingat tadi. Pertama operator perbandingan, yang kedua operator logik. Operator logik tu yang AND, OR dan NOT. Ingat operator logik. Dan yang ketiga operator tambahan pun 3 juga, iaitu apa? Semua boleh jawab. Operator tambahan 3 juga tadi ni. Siapa nak jawab? Modulus, eksponen, floor division. Dengan floor division. Okey, terima kasih Alia. Dan seterusnya double kategori mana? Data. Okay, data. Double ni dia macam float juga. Dia yang ada nombor yang ada perpuluhan. Okey, kalau ni tanda apa nama ni? Sekarang peratus. Peratus ni apa dia? Jenis pemalar, data atau operator? Operator jenis apa? Operator Modulus. operator tambahan, itu modulus. Okey, bagus. Kalau yang ni, pi ni? Pi ni? Pemalar, data atau operator? Pi ni? Ya? Pemalas. Pemalar. Sebab pi ni tetap. Berapa nilai pi? 3 point? 3.142. 3.142 nilai tetap, jadi dia adalah pemalar. Satu lagi, ada 2 star ni, maksud dia apa? Jenis apa? Eksponen. Operator. Dia operator apa? Tambahan. Operator tambahan. Nama dia apa? Eksponen. Maksud dia apa? Eksponen. Kuasa. Kuasa. Bukan darab, kuasa. Ada 2 star macam tu, maksud dia kuasa. Eksponen. Okey, menghasilkan kod segmen menggunakan fungsi input dan output. Yang ni pun kita dah tengok dah tadi ni. IMK, interaksi manusia komputer tu. Kalau sebut input output tu, kamu kena ingat benda tu lah. IMK, interaksi manusia komputer. Kita bagi data kepada komputer, komputer proses dan komputer bagi balik kat kita. Yang dia bagi balik tu kita panggil output. Output. Yang kita bagi data dia tu, data mentah tu ialah input. Okey, fungsi input. Yang ni semua ada dalam slide tadi ni. Buat siap-siap nota ke apa. Okey. Scratch. Mari kita tengok kat sini pula. Bina latihan ni, bina segmen kod menggunakan operator di bawah di mana nilai P ialah 25 dan nilai Q ialah 35. Kemudian nyatakan nilai output yang terhasil daripada segmen kod tersebut. Ini dibagi P. P ni silap lah. P patutnya P kecil lah. P kecil. Semua baiki P kecil. Ni kita panggil apa? Tanda apa? Ini Floor tanda division. flow division. Flow division tu maksudnya bahagi dan tanpa haki. Dapat hasil tanpa haki. So kita nak buat macam mana ni? Mula kamu tulis dulu P. Kita nak buat segmen kod dia ni. P sama dengan, maksudnya kita istihad pun boleh ubah dia dulu. P dia jenis INT, integer 25. Ni kecil ni kecil. Kecil INT 25. Kenapa INT? Sejenis nombor INT 25. Dan satu lagi Q sama dengan INT juga. Q apa? 35. Allah. Okey, sekarang dia nak P bahagi Q ni. Kita nak buat macam mana?
Dia nak suruh paparkan hasil dia. Jadi kita print tu maksud kita paparkan P bahagi, bukan bahagi lah tu, bahagi production tu, Q. Nah, okey, dan apa hasil dia? Jawapan dia kat sini. P bagi Q apa? Ada tak? P kan kecil pada Q kan? Dia akan dapat 0 point something, betul tak? Jadi jawapan dia apa? Siapa boleh jawab? Jawapan dia? Kosong. Yes, bagus. Isulah. Bagus. Kosong jawapan dia. Okay, seterusnya. Dia nak apa? P, Q. Ni kita panggil apa? Modulus ke eksponen? Modulus. Print modulus P modulus Q. Okey, sama dengan apa? 10. Apa maksud modulus ni? Bagi dan ambil baki. Ambil baki dia kan? Bagi dan ambil baki. So baki dia berapa? Baki dia? 4. 10. 10. Baki 10. Ni Q. Allah, cikgu tulis silap ni. Q bahagi P. Q bagi P, bukan P bagi Q. Q bahagi P. Nah, 35 bahagi dengan 25. Baki dia 10. Jawapan dia 1 baki 10, tapi kita ambil baki sahaja. Seterusnya P bahagi Q pula. P print P modulus Q. Jawapan dia apa? Kalau P modulus, ya? 7. 7 ke? P bahagi Q tu maksudnya apa? 25 bahagi 35. Apa? 25. 25. Okey, seterusnya tengok D. Print. Ini operator perbandingan ni. E tak sama dengan Q. Ke tak? Ya. True or false? True. 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 Sabar. Terusnya print ini yang A, B, C, D, E. E sekarang ni Q kecil dan sama dengan P. True or false? False. P ni kecil dan sama dengan Q nah. Q kecil dan sama. Okey, false. Pandai. Lagi. Yang ni pula. Print. Nah, dekat sini print. Yang ni persamaan pertama ialah P kecil dari Q. Betul tak? P kecil dari Q. Betul tak kelas? Betul. Betul.
Betul kan? Betul. Okey, betul. Satu lagi Q besar pada P, betul tak? Q besar pada P. Betul. Betul juga. So betul, kiri betul, kanan pun betul. Kalau ada N kat depan maksudnya kalau dua-dua betul, jawapan dia ialah betul juga. True. Tapi kalau salah satu salah, salah satu maksudnya kalau kat sini N, betul-betul N. Tak apalah, kat ni dulu. Betul-betul maksudnya betul. Yang kedua pula, print. Dia ada note kat sini ni. Kita selesaikan satu-satu. Okay, Q besar dan sama dengan P, betul tak? Salah Q. P pula kecil pada Q, betul tak? P kecil pada Q, betul kan? Satu salah dan satu lagi betul. So jawapan dia adalah betul juga sebab dia ada O kat tengah. Dan disebabkan ada not di hadapan, dia akan menyongsangkan statement tu daripada betul kepada salah ataupun daripada true kepada false.